Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita dapat bersua, dapat berjumpa lagi pada hari ini. Hai Puan Ana, dapat dengar tak semua? Okay, so hari ini kita akan bincang pasal COVID ya, vaksin COVID. Okay. Okay, Cik T, alhamdulillah semua baik-baik saja. Okay. So hari ini kita dikejutkan dengan bilangan kes COVID yang tinggi ya. So 9,000 plus. So every day is a new record. Okay. And then unfortunately hari ini pun juga kes kematian yang paling tinggi so far. Okay. So diucapkan takziah kepada mangsa-mangsa dan juga ahli keluarga. Semoga kuat semangat dan berdoa kami yang terbaik untuk arwah di sana. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bincang pasal COVID vaksin. Okay, untuk especially pada couple yang TTC, pada couple yang pregnant dan juga menyusu. Okay. So banyak persoalan lately mengenai vaksin ni. Okay, doktor, perlu ke ambil vaksin? Saya nak mengandung, saya nak TTC. Perlu ke saya lambatkan vaksin, ataupun perlu ke daftar, ataupun perlu ke saya perlewatkan rawatan fertility ni? Okay. So jawapan yang ringkas, basically tak perlu lewatkan TTC, ya, tak perlu lewatkan rawatan fertility, tak perlu lewatkan penerimaan vaksin COVID tu. Berdaftarlah secepatnya, dapatkan vaksin tu secepat yang mungkin. Okay? Tak kira jenis apa pun vaksin tu. So kita ada dekat Malaysia ni ada 3 jenis vaksin, iaitu Pfizer, ya, and then kita ada AstraZeneca dan juga Sinovac. Okay? So kita ada 3, tapi malah penting kita tak boleh pilih yang mana. So kita perlu dapatkan yang mana dulu. Tak kisahlah yang mana, sebab virus COVID ni memang kalau dapat, na'udzubillah, memang serius penyakit dia ya. So kita galakkan semua pasangan TTC, semua yang eligible untuk berdaftar, dapatkan vaksin. Vaksin jenis apa, mana-mana yang you all boleh dapat dulu. Okay. Dan juga teruskan juga rawatan fertility. Okay. So tapi ada caveat dia. Okay. So sekiranya dah daftar, okay, ramai yang dah daftar tapi tak dapat lagi tarikh vaksin tersebut. Tak apa. Okay, daftar je dulu. So sekiranya dapat tarikh tu, masa tu kena maklumkan kepada doktor yang merawat you all. Okay. Kata saya, doktor, saya bulan 7 ni, okay, ramai yang baru-baru ni daftar AstraZeneca, dan doktor, saya bulan 7 ni insyaAllah vaksin saya pada 5 hari bulan contohnya. Okay. Let the doctors know. Okay. Sebab masa tu kita boleh rancang dari segi rawatan fertility. Okay. The main issue ialah di Malaysia hanya buat masa ini Pfizer sahaja yang boleh diberi kepada ibu yang mengandung. Sebab apa? Sebab data untuk Pfizer punya safety cukup. Okay. So Pfizer antara vaksin yang paling awal yang develop. Okay. Jadi kita dah cukup fakta yang menyatakan Pfizer punya vaksin ni adalah selamat untuk ibu mengandung. So isunya ialah Pfizer dah diberi, dan at the moment tak ada lagi Pfizer buat masa ini. Walaupun mereka janjikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan dapat Pfizer balik, tapi kita tak boleh pilih. Okay. So at the moment yang terbuka adalah AstraZeneca. Okay. So AstraZeneca dengan Sinovac, KKM kata not for ibu mengandung buat masa ini sebab data tak cukup. Okay. Walaupun begitu, data yang ada menunjukkan tidak ada apa-apa efek yang harmful kepada ibu yang mengandung. Okay? Tetapi KKM masih berpendapat ambil dulu, kalau ibu tu mengandung, ambil Pfizer sahaja. Tapi kalau TTC, kalau yang belum mengandung lagi, daftar dan ambil vaksin yang mana-mana. Okay? So katakanlah you all dapat AstraZeneca. Okay? So sekiranya you all dapat AstraZeneca, okay, dapatkan vaksin yang pertama. So dia ada 2 dos. Dos pertama dan dos kedua ialah pada 12 minggu selepas dos pertama. So maksudnya dalam 3 bulan dia punya gap. Okay.
So sekiranya rawatan fertility jatuh in between, okay, so you all kena bagi tahu doktor fertility, kata doktor saya punya vaksin dos pertama tarikh yang ni, dos kedua insyaAllah dalam masa 12 minggu selepas tu. So doktor akan tengok sama ada perlu tak buat rawatan fertility sekarang, ataupun boleh tak kita tangguhkan untuk 3 atau 4 bulan. Okay, so at the moment disarankan secara sekali pukul boleh mengandung dalam sebulan selepas dapat vaksin dos kedua, macam tu contohnya. Okay, so then kita boleh plan. Tetapi katakanlah couple tu contohnya usia dia dah 37 tahun ke atas, ada isu dengan result telur, beberapa bulan yang delay tu mungkin akan memberikan akan affect dia punya keberkesan dan treatment. So apa yang doktor buat, usually kalau buat rawatan IVF, kita akan ambil dulu telur, jadikan dia embrio, bekukan dulu. Okay, alright. So kita tangguhkan FET ataupun frozen embryo transfer tu sebulan selepas second dose. Okay, so itu yang berlaku kebanyakan situasi sekiranya rawatan fertility dah start. Okay, tapi kalaulah wanita tu masih muda, result telur dia okey, delay beberapa bulan tidak akan memberi apa-apa kesan kepada rawatan fertility punya outcome, maka kita boleh tunggu sampai you dapat complete both of your dose AstraZeneca tu. Okay, then you akan dapat protection insyaAllah semasa rawatan fertility dan selepas mengandung. Okay, bila dah dapat 2 AstraZeneca punya dos. Okay, okay tak ke lagi pening? So harapnya ni jelas ya. So kita tahu COVID punya infection ni very serious at the moment. So there is no reason kenapa kita nak delay. Okay, ambil vaksin. So kena ambil vaksin. Okay, tapi kalaulah mengandung, okay, dan there is a possibility yang dia akan affect. So kita kalau boleh kita freezekan dulu embryo, dapatkan your second vaccine, complete your dose dulu, dan baru kita buat embryo transfer. Okay, so itu salah satu cara. Okay, kepada wanita yang ada isu waktu, usia dan juga result telur tu. Okay, tapi kalau masih muda tak ada apa-apa isu, so boleh tunggu dalam 3 atau 4 bulan ni. Okay, so completekan dos tu dan protect. Tapi isunya kebanyakan orang tanya, saya tak tahu bila nak dapat vaksin ni. Okay, adakah tahun ini ataupun dalam masa 3 bulan ataupun awal tahun depan, so kita tak tahu. So therefore rawatan fertility ni kita teruskan dulu. Okay, kita buat yang mana yang kita start dulu dan kita buat. Kita harap sekiranya you mengandung, masa tu kita dapat Pfizer dan kita boleh bagi vaksin tersebut antara 14 minggu mengandung hingga 33 minggu mengandung. Okay, so itu apa yang disarankan. Dan kita kena ingat semua data-data ni berubah setiap hari dengan lebih data, dengan lebih bagi maklumat mengenai keselamatan vaksin yang kita ambil. Dan ada kemungkinan vaksin bukan Pfizer saja, macam AstraZeneca ataupun Sinovac akan dia punya KKM punya recommendation mungkin berubah dari masa ke semasa. Tu something yang kita kena keep on watch. Okay, kita kena update ourselves akan perubahan yang berlaku. Tapi with the current scenario of COVID infection ni, kita tak ada choice, kita kena daftar, kita kena dapatkan vaksin tu, tak kisahlah macam mana pun. Okay, alright. Okay, so hopefully itu semua clear. Okay, so data sekarang ni KKM kata untuk ibu mengandung Pfizer saja, untuk ibu yang menyusu AstraZeneca dan juga Pfizer boleh diambil ataupun diberi pada wanita yang menyusu. Okay, right. So ramai juga yang tanya, doktor, kalau saya ambil first AstraZeneca and somehow rather saya pregnant, okay, in between the dose, apa implikasinya? So far tak ada data menunjukkan vaksin Astra tu akan memberi apa-apa kesan yang buruk kepada kandungan ataupun kepada baby. Okay, dan kita kena understand, walaupun kita dapat satu sahaja AstraZeneca punya dose tu, dia dah offer some amount of protection. Okay, maybe 70%, maybe 80% sudah. Okay, tapi bila ada completion of the second dose, the protection will go higher, up to 90. Ataupun ada yang study yang baru ni katakan almost 100% protection against COVID virus. So walaupun you dapat satu pun dose tu, okay, dah
ada kebaikannya dari segi protection towards COVID punya infection. Okay, so walaupun at the moment second dose tu mungkin kita akan bagi selepas bersalin ataupun tak diberi sehingga suatu ketika nanti. So sebab banyak data yang tak tahu sama ada perlukah lagi ambil second dose walaupun bila dah mengandung. Okay, so itu something yang kita kena watch out juga. Alright. Okay, so tak ada persoalan, doktor saya kena daftar ke untuk vaksin? Yes, kena daftar. Okay, perlu ke saya ambil vaksin? Yes, saya kena ambil vaksin. Okay, vaksin jenis apa? Mana vaksin yang dapat dulu? Okay, alright. Adakah vaksin ini memberi kesan yang buruk kepada kesuburan? Tidak ada data yang menunjukkan vaksin ini memberi apa-apa kesan keburukan kepada kesuburan. Okay, adakah vaksin ini menyebabkan keguguran? Tidak ada data yang menyatakan vaksin ini menyebabkan keguguran. Okay, so tolong minta tolong daftar, update your MySejahtera, find a way macam mana nak dapat vaksin, because for you, yourself, your family, untuk protect against COVID ni. Okay, so saya tak boleh nak tak tahu apa lagi nak cakap. Berapa pentingnya vaksin ni. That this is the only way yang kita boleh protect ourselves and our family at the moment against this invisible virus. Okay, invisible enemy yang kita tak nampak. So at the moment hanya vaksin saja yang boleh bantu kita protect ourselves dan our family. Selain pada SOP, okay, selain daripada kita buat double masking, pakai face shield, okay, social distancing, okay. Now we are going for another lockdown. Okay, so it's not something yang cerita yang main-main. This is very very serious. Okay, so please do take care of yourself, take care of your family. Okay. Alright, so alamak, a bit emotional lah pula tu. Okay, sebab tadi kita baru tanya dengan kawan, ada jumpa kawan Dr. Pakar Bius yang kerja kat HKL. At the moment is havoc dekat hospital. Okay, dia bukan ICU saja, dia convert Dewan Bedah menjadi ICU, ward jadi high risk punya ward. So it's really really messy. Okay, so we don't want to be there, we don't want to be at that situation. So please do whatever it takes, okay, untuk kurangkan risiko jangkitan. Okay, alright. So sekarang ni saya nak scroll down, okay, nak tengok apa-apa persoalan yang you all nak tujukan. Please do send question, okay, so that I can answer, and then we go through one by one, because I think that will be the main issue dalam sesi ni adalah untuk menjawab soalan, rather than saya yang bercerita seorang short sendiri kan. Okay, so tadi saya ada nampak soalan. Okay, daripada Genius name, okay, means masa first dose tu still boleh proceed untuk frozenkan embryo ya doktor untuk case low AMH. Yes, masih boleh proceed dengan rawatan fertility, cuma mungkin tak ada, kita tak buat fresh transfer, kita freezekan dulu. Okay, and then complete your second dose. Okay, and then lepas you dah complete about a month after your second dose, baru you plan dengan your doctor untuk buat frozen embryo transfer. Okay, that if that is an option, that will be the best option at the moment, because masa you pregnant, you are protected against COVID-19. So that's is very important. Okay, okay, Puan Ana ARID, faham doktor? Okay, terima kasih. Saya tak tahu, kadang-kadang saya cakap pusing-pusing tak faham ke tak tu. Okay, so and then saya scroll lagi sekejap. Okay, so daripada Puan Nisa Hamdan, salam doktor, for pregnant woman due to time constraint, if sempat for first dose but second dose is not within the suggested pregnancy gestational delivered breastfeed, how do we go about this? Okay, so kalau you dapat Astra, okay, so I think maybe you dapat Astra, okay, you dah dapat first dose. Okay, so you have to remember first dose tu dah give some amount of extra protection, so maybe not as high as kalau orang yang dapat second dose. Okay, so at the moment the recommendation is those yang pregnant after the first dose,
maybe your second dose will be given after your pregnancy, or if you are breastfeeding, so something that they have to come forward dengan dia punya guidelines. So at the moment they haven't decide that bila nak bagi. Okay, adakah selepas bersalin ataupun tunggu after breastfeeding. But then the question is, kalau ada tak benefit of the second dose tu macam booster daripada first dose. Okay, tapi the gist is that kalau you dapat first dose and then you pregnant, you have to understand the benefit of the second dose tu pun dah bagus juga, dah around 70%, 80%, although it may not be as high as 100%. Okay, so that's the situation. Okay, and the other thing is that for us to know juga, okay, contohnya katakanlah vaksin ni harmful for growing baby. Okay, so sepatutnya kita dah beritahu dah semua wanita yang boleh mengandung kena ambil contraception. Okay, tapi that is not the situation. Kita tak ada kata oh jangan mengandung masa waktu COVID ni, tak. Jangan mengandung bagi wanita yang ambil vaksin, tak. Okay, sebab kita tahu so far data menunjukkan tak ada apa-apa harmful effect dari segi vaksin tersebut. Dan the only thing is that kita need more data to ensure safety. So safety will need more larger study, and there is no way of doing it beside waiting for more time to pass by, more data to be collected for us to analyse. Okay, so daripada Genius ni, salam Dr. Saliha. Assalamualaikum. For vaccine, is it recommended for both husband and wife to get complete dose before start TTC again, or is it okay if just wife dulu dapat vaksin dose? Okay, kalau boleh semua orang kena ambil vaksin. Okay, husband and wife tak kisahlah husband ke wife ke, dua-dua kalau boleh kena ambil vaksin. Sesiapa saja yang eligible untuk ambil vaksin, ya, yang umur 18 tahun ke atas, okay, sila ambil vaksin. Okay, so bila ambil vaksin, TTC pun kita buat concurrently juga. Okay, so kena discuss dengan doktor. If you dah dapat tarikh dapat vaksin, bincang dari segi apa plan dia. Okay, sebab TTC ni tak semestinya makan ubat Clomid, tak semestinya buat IUI ataupun buat IVF, because banyak perkara lain yang lagi yang kita kena buat. Contohnya kita boleh buat ambil ujian darah, AMH, kita boleh buat check tubal HSG, tengok check tube. So benda-benda tu memakan masa juga. Okay, and then samalah juga dengan suplemen, gaya hidup, semua tu adalah part of TTC. Okay, those yang dah sampai kat junction nak buat treatment, okay, then that's when kena bincang dengan doktor sekiranya you dah dapat tarikh vaksin tu, sama ada nak start treatment ataupun nak tunggu. Okay, sebab bila kita dah start dah rawatan ataupun kita dah start apa yang kita check, okay, dari segi AMH, result telur kita dah tahu apa isunya, dan kita boleh plan dengan lebih dekat lagi apa perkara yang boleh kita lakukan untuk buy time, untuk so that kita dapat vaksin ni dan kita dapat protection semua. So not just like okay ambil vaksin dulu nanti je lah buat rawatan fertility, tak boleh juga. Okay, sebab rawatan fertility not just about treating but also investigating. So kena start the ball rolling dah. Okay, because the problem is we don't know when we gonna get the vaccine. So how long do you want to wait? Kita tak tahu. Okay, alright. Okay, Puan Farah Nazli, salam dok. Kalau kita ambil vaksin, so yang TTC kena rest dari plan untuk pregnant dalam masa 2 bulan ke baru boleh on plan pregnant? Okay, maksudnya yang saya faham ya Puan Farah, so maksudnya kalau dah dapat vaksin, bila boleh plan nak mengandung? Usually kita cakap at the moment about 1 month after your second dose. Kalau you dah sampai junction nak pregnant, nak makan ubat, contoh ubat Clomid, nak buat IUI, ya. Kalau dah dapat first vaccine dose and then now second vaccine, so bila boleh buat IUI, bila boleh buat Clomid ke apa ke, then you can start about 1 month after your second dose. Okay, tapi selepas you dah check dari segi result telur, dari segi faktor usia semua tu menunjukkan boleh masa yang 3-4 bulan tu is okay, it's not gonna affect the outcome of the fertility treatment, then that's fine. Tapi if you are in IVF, kalau perlu buat IVF, maybe there is a role of buat IVF, maksudnya buat usap pick up, ambil sperma dan inject jadi embrio, bekukan dulu, okay, and then dapat your second dose. Okay,
Then about 1 month after that baru buat frozen embryo transfer. Okay, so those are the thing yang kena discuss dengan doktor, sebab setiap in couple berbeza. Okay, so those are things yang you kena discuss dengan doktor yang merawat you. Cik T, jangan nangis dok, kami TTC pun sedih. So it's like a very difficult time now. So I think kita dapat tahu kenalan kita semua affected with this, so it's very near to us, so that's why tiba-tiba a bit emosi pula. Okay, that's the problem dengan buat live. Okay, so Madam Yaya, hi Dr. Saya, I miss you already. Your patient Isma Saira. Okay, hi Puan Isma Saira, hopefully you are alright. Okay, Puan Miza Fizi, dok nak tanya, kalau sedang makan ubat Dayan boleh ambil vaksin AstraZeneca? Okay, so vaksin AstraZeneca ni ada isu dengan blood clots. Okay, so isunya is a very rare condition, about 1 in a 100,000 tak silap saya. Okay, then it tend to affect the younger groups. Okay, so kalau you makan Dayan, okay, kenapa you makan Dayan? Okay, so kena tanya juga doktor kenapa you makan Dayan, sebab kadang-kadang OCP ni boleh menyebabkan blood clot, darah kita lebih pekat. Okay, so kena bincang dengan doktor yang bagi you Dayan. So at the moment data tak ada menunjukkan siapa yang on OCP lebih risiko untuk dapat blood clot, although kita tahu isunya ialah dengan AstraZeneca ada kes yang untuk dapat blood clot. Okay, so ada tak option lain selain daripada ambil Dayan? Ada tak option lain untuk regulate your period kalau tak ambil Dayan? If untuk regulate your period lah, sebab tu you on Dayan, so kena bincang balik dengan doktor tu, ada tak apa-apa cara lain selain daripada makan Dayan, okay, untuk regulate your period. And how long will you be on Dayan? Okay, so selalunya kalau on Dayan ni maybe for 3 months. Okay, and then as soon as you dapat your dates, maybe you might want to consider to discuss dengan doktor whether kita off Dayan sekejap. Okay, and that those are the things yang kita tak ada lagi data. Okay, but the risk and benefit kena discuss dengan doktor yang prescribe tu. Okay, risk of tak ambil vaksin because at the moment AstraZeneca yang ada. Okay, risk dapat exposure to COVID, or do I have to stop ambil Dayan, berapa lama nak kena ambil Dayan ni, ya? So itu persoalan yang kena tanya. Okay, alright, I'm sorry tak boleh nak jawab yes or no. Okay, sebab kita bergantung kepada data yang ada at the moment. Okay, alright, for CTN Fatin. Okay, Puan Ana ARID, doktor selepas habis dos kedua ada beberapa bulan gap ke nak start treatment FET? So selalunya kita kata about 1 month after your second dose. Okay, at the moment itu kita punya consensus. Okay, tak perlu sampai 2-3 bulan. Okay, so just for about 1 month. Okay, so okay, hi Sonu. Alright, so Puan Shaz Crush, salam Dr. Saliha. Let's say the first appointment for vaccine kita tak sure pregnant or not, is it safe if teruskan pengambilan vaksin AstraZeneca? Okay, macam mana tu tak tahu pregnant ke tak? Maksudnya tak pregnant lagi, is that the situation? Okay, katakanlah you dah miss your period, so before you ambil vaksin tu buat urine test. Okay, so kalau urine test tu negative, then basically you tak pregnant, dan boleh ambil je vaksin tu. Okay, kalau tak sure, you can do a blood test, tengok beta HCG, blood hormone pregnancy hormone level. Okay, so then tengok sama ada pregnant ke tak. Okay, so you can be sure. Okay, and usually you can do within a day. Okay, sebab you tahu bila nak ambil vaksin, tarikh dah beritahu dalam MySejahtera. So then check masa nearby, sehari sebelum ke, and then tengok. Okay, sebab kita tak boleh kata kita tak tahu kita pregnant ke tak. Okay, so based on the urine test and then the blood test masa tu. Okay, alright, so ada question? Okay, salam Dr. saya Syafika. Hai Syafika. Okay, Farah Nazri, terima kasih. Alright, sama-sama Puan. Okay, Ummu Sulaiman Salim, Assalamualaikum Dok, miss you already. Miss you too. Tak sabar nak jumpa Dok, insyaAllah untuk IVF. Selepas jumpa Dok, saya rasa more motivated, more positive. Alhamdulillah. Okay, kita kena stay positive, kita kena help each other untuk
untuk stay positive, sebab sekarang ni it's quite difficult because kita ada social distancing, kita lockdown, we don't meet in person, rindu nak keluar bersosial kan, nak jumpa ramai-ramai, nak have a meeting yang bersemuka, tapi semua tu at the moment we don't have that opportunity at this point of time. Tapi kena tahu bila kita lockdown, kita bukan sahaja protect ourselves, we are also protecting our family, okay, our community. So we are actually doing good by staying apart, by staying away from each other. So just kena ingatkan each other, dan I think of course kita Puan Syafiqah, doktor, sorry nak tanya kenapa doktor sedih sedih sebab nombor kes terlalu tinggi, dan kita tahu apa yang berlaku kat hospital, apa yang kawan-kawan kita yang lain lalui, so itulah rasa sedih dengan kes yang at the moment a bit slow in terms of vaccination, nak reach to that level. Okay, alright, okay, tak nak sedih. Kak Mira, doktor, kalau ada PCOS, ada harapan untuk hamil tak? Oh, ada sangat, insya-Allah boleh. Okay, dengan PCOS isunya adalah telur tu banyak, telur tu ada. Okay, kita hanya nak matangkan telur tu sahaja. Okay, so kita punya tugas adalah untuk matangkan telur tu dan kenakan ataupun senyawakan dia dengan sperma. Okay, sometimes kita boleh, PCOS ni boleh dikontrol best dengan weight loss, kan. Kita boleh bagikan ubat pil, macam ubat Clomid untuk rangsang telur tu besar. Tapi some people kadang-kadang dia resistant even with maximum dose of Clomid, dengan dah weight loss, tapi dia masih lagi telur dia buat dek je dengan apa yang ubat yang kita bagi, tak besar-besar pun, tak matang-matang pun. So sometimes yang tu kita kena bagi rawatan yang lebih kuat dengan suntikan hormon. So bila dah kalau suntik hormon tu, dan most likely rawatan tu will be in terms of IVF, sebab kita perlu bila kita rangsang dengan hormon dos yang tinggi, banyak pula telur naik. Okay, so untuk buat IUI ataupun untuk bersama secara natural may not be safe sebab terlampau banyak telur. Okay, takut mengandung dengan bukan twin tapi more than that, so that is very very risky. Okay, so IVF is safer. Okay, sebab kita boleh control berapa embrio kita masukkan. Okay, alright. Puan Ayu, dok jangan nangis. Tak nangis, insyaAllah. Okay, Puan Ain Rahma, Assalamualaikum doktor, saya under endometriosis treatment, Lukrin third dose, IVF maybe berapa bulan lagi. Husband boleh ke ambil vaksin sekarang? Yes, husband boleh ambil vaksin, puan pun boleh ambil vaksin. Okay, sebab sekarang tengah buat Lukrin tak ada kacau dengan vaksin. Okay, so puan boleh ambil vaksin juga. So protect yourself. So masa sementara sebelum buat IVF ni, maybe boleh optimize juga dengan ambil vaksin tu. Okay, dan kita kena tahu vaksin ni tidak akan memberi apa-apa kesan kepada sperma juga. Okay, sebab vaksin tu tak ada apa-apa efek kepada telur, kepada sperma kita, kepada sistem peranakan kita, rahim kita ataupun dinding rahim ataupun tube, semua tak ada efek. Okay, in fact kalau kita tengok ada study yang menunjukkan di kalangan lelaki yang kena COVID virus, okay, dia menunjukkan ada kesan kepada bilangan sperma dia, di mana bilangan sperma menjadi rendah, pergerakan dia kurang, ada yang tak ada sperma selepas dapat jangkitan COVID. Okay, so that is why vaksin ni can help to reduce the severity of infection ataupun risiko dapat jangkitan, dan insyaAllah tak mengganggu dengan bacaan sperma, walaupun study tu perlukan lebih banyak data lagi. Okay, so Puan Hamizah Ismail, Assalamualaikum doktor, nak tanya saya dah 4 bulan tak datang period, dah check doktor tak hamil, apa perlu saya buat? Okay, so basically Puan Hamizah kena check kenapa tak dapat period ni. Okay, adakah sebab polycystic PCOS ke, ataupun ada sebab lain macam thyroid, hyperthyroid ke, so kena check, kena buat ultrasound, tengok rahim, tengok dinding rahim tu, tengok ovary, then
selalunya kita akan bagi ubat untuk turunkan period, okay? Dan kita treat the underlying cause. Kalau PCOS tu, okay, ini rawatan dia. Kalau masalah thyroid contohnya, ini rawatan dia. So kena check kenapa. Sebab kalau boleh, kita kena dapatkan period tu at least, paling the best is once a month, okay? Tapi at least sebulan dalam masa sekali dalam masa 3 bulan, nak pastikan dinding rahim tu akan ditukar supaya ianya sihat, okay? Alright. So minta Puan Hamiza untuk jumpa doktor untuk check, okay? Puan Miza Fizi, sorry dok, tak habis soalan tadi. Ambil Dayan sebab nak bagi regulate menses for 2 months until bulan 7, then bulan 7 start treatment time sexual intercourse. My concern vaksin AZ tu dah. Okay, so bila you akan dapat vaksin? Okay, so kalau you dah dapat tarikh vaksin, dan you kena inform dengan doktor tu, perlu ke saya nak regulate saya punya period untuk 2 bulan dengan Dayan. Okay, so kalau lah you dah dapat tarikh, contohnya you nak ambil vaksin tu diberi tarikh bulan 7 for example, okay. So maybe may not be time for, sebab dia kata TSI, time sexual intercourse, okay. So kalau you dah dapat tarikh, might be better you completekan you punya vaksin dulu, second dose dulu, okay. First dose, second dose, okay. Sebab kalau time sexual intercourse, basically you be able to get pregnant soon, So I think in this situation, most likely doktor dah check you punya result telur okay, you masih young, okay. You can try for time sexual intercourse. Maybe you can opt for ambil vaksin dulu, okay. Completekan your second dose dulu, baru lepas tu 1 month after that, baru you buat rawatan time sexual intercourse, okay. So dari segi Dayan tu, untuk regulate period you for 2 months hanya sekejap saja, dan efek Dayan tu akan hilang sebulan selepas you stop ambil Dayan tu, okay. So it's not a major issue. So usually Dayan ni sekejap je ambil untuk regulate your period, so tak ada masalah, okay. Alright, so isunya ialah bila kita dapat time vaksin, okay, dan kena bincang dengan doktor, okay, this is my time untuk vaksin, doktor perlu ke saya buat ni, or is it better untuk for me to get protection, okay. Boleh tak saya tunggu dalam masa 3 bulan so that I can be protected, or do I need to rush into buat fertility treatment, okay. So usually couple yang time sexual intercourse, selalunya dia still young, they have cukup result telur dia, So masa yang 3 bulan 4 bulan tu, insyaAllah tak memberi apa-apa kesan, okay. So make sure you dah check semua rawatan saringan fertility, then you can try to time bila nak buat rawatan kalau dah dapat tarikh. Kalau tak dapat tarikh vaksin, you just continue saja as it is, because we don't know when we gonna get vaccine, okay. Nurul Ayuni rasanya, Assalamualaikum doktor, rahim terbalik ada harapan ke untuk hamil? Ada, okay puan. So ramai orang Melayu think about dulu-dulu kata rahim terbalik ataupun dipanggil retroverted uterus, susah nak mengandung ataupun tak boleh mengandung. Tapi sebenarnya dengan kajian menunjukkan about 30 to 40% women, perempuan mempunyai rahim yang condong ke belakang ataupun retroverted, ataupun dalam bahasa Melayu terbalik, okay. Kalau kita scan semua perempuan, okay, dalam 30 hingga 40% yang ada rahim tu, dan bila kita tengok bentuk rahim yang terbalik atau condong ke belakang tu, tak memberi apa-apa kesan pun kepada kebolehan ataupun peratus chances untuk mengandung. So boleh, tak ada masalah. The only thing yang kita pastikan adalah sekiranya ada tak penyakit seperti endometriosis yang menyebabkan lekatan dekat rahim, di mana rahim tu condong ke belakang. So kalau keadaan tu bukan kedudukan rahim tu yang masalah, lebih kepada endometriosis tu sebenarnya yang mengurangkan chance untuk mengandung, bukan sebab kedudukan rahim, okay? Sebab kalau kita ikutkan sperm tu dia boleh je swim ke depan ke belakang ke, tak ada masalah. So masih boleh, okay? So masih boleh hamil, okay? So jenis ni, doktor untuk detect thyroid, hypothyroid tu biasanya through blood test saja atau scan MRI. So selalunya kita akan buat saringan buat thyroid, thyroid stimulating hormone, dia panggil TSH, sebagai our first line, okay. So kalau ada di range dia punya level, baru kita buat thyroid
function test, di mana kita tengok hormon thyroxine T3, T4 lagi detail. Dan lepas tu baru kita perlu nak buat scan atau MRI depending on keperluan. Maksudnya by this time kita akan refer kepada doktor endokrinologi ataupun doktor yang lebih pakar dalam bahagian thyroid untuk buat assessment kalau sekiranya ada masalah thyroid, sama ada hyper ataupun hypothyroid. Okay, alright. Puan Syaza Ahmadi 88, saya Syafinas, saya next year baru nak buat treatment. Mana sempat lah ambil vaksin doktor, saya next year baru nak buat treatment. So insya-Allah, okay, dengan apa yang diberitakan, is like diorang akan bagi dengan lebih vaksin kepada secara besar-besaran, ataupun tadi ni ada news pasal mass vaccination center nak buka. So ada juga yang mengatakan Pfizer punya vaksin akan datang lagi. Okay, so kalau boleh ambil kesempatan, daftar dan cuba dapatkan vaksin tersebut. Okay, so kalau nak buat fertility treatment tahun depan, okay, maksudnya most likely puan semua dah buat rawat buat ujian saringan fertility, tak ada masalah, boleh tunggu. Okay, masa ni cuba dapatkan vaksin. Okay, cuba daftar, maybe kita kena be proaktif sikit, juga cari mana-mana center yang boleh terima walk-in ke, ataupun mana-mana yang kita boleh dapat vaksin dengan lebih terdekat. Okay, Milradira, Doktor lockdown ni boleh ke pergi ke Sofia di PJ? Saya dari Kajang. Ya boleh puan, buat masa ni kita akan bagi surat appointment. Okay, so puan boleh hubungi Sofia di PJ. So far couple yang datang, diorang akan dapat surat sehari sebelum appointment. Okay, kenapa surat tu diberi sehari sebelum appointment? Sebab kita nak pastikan surat tu tidak disalahgunakan, okay, oleh pasangan. So unfortunately couple akan ada isu penyalahgunaan surat. So kita pun kena bertanggungjawab bila kita keluarkan surat. So that's why surat tu hanya boleh dikeluarkan sehari sebelum. Okay, bila lalui polis roadblock ke, so far alhamdulillah polis tak ada apa-apa isu untuk couple yang buat rawatan di klinik Sofia. So kami masih lagi buka. Although at the moment kita galakkan kalau datang dengan husband as a couple, mungkin husband kena tunggu dulu dalam kereta, isteri register. Okay, so by the time doktor panggil, mungkin masa tu baru suami masuk ke dalam bilik doktor, sebab kita nak kurangkan kesesakan dalam bilik menunggu ataupun dalam ruang menunggu, sebab kita nak buat social distancing lah. Okay, so it's a bit inconvenient dari segi tu. So tapi so far alhamdulillah ramai pasangan TTC menerima baik ataupun memahamilah keadaan situasi sekarang, sebab semua pun nak kena jarak kan. So itu yang kita buat lah. Okay, okay, so Puan Miza Fizi, sangat bantu. Alhamdulillah dok, jangan lupa save live ni dalam Fitya, insyaAllah saya akan save ni nanti boleh tengok dekat IGTV lah. Okay, Puan Ika Hamzah, dok, PCOS sebab berat badan kan, kalau kita turunkan berat badan tu masih ada PCOS lagi, macam mana? Tolong masih tak matang kan? Ya betul, PCOS tu sentiasa ada dalam badan kita. Okay, so PCOS ni lebih kepada kita nak kena control dia. Macam saya selalu letak perumpamaan macam tekanan darah, high blood pressure. So kita kena control, sentiasa ada. Kalau kita salah makan, kita makan ikan masin ke, ataupun kita tak makan ubat pun, blood pressure akan tinggi. Macam tu jugalah PCOS, kita kena control. Tetapi sekiranya turun berat badan, okay, period masih tak regular dan kita dah rule out ada causes, okay, dan ada juga situasi di mana dia ada lean PCOS, maksudnya dia BMI dia, berat badan dia normal tapi dia masih ada PCOS. Okay, so kalau itu situasinya, okay, kita dah optimize kan, so kita kena start rawatan fertility. Kita kena bagi ubat macam Clomid ke, kita kena bagi ubat hormon untuk bantu untuk matangkan telur tu. Okay, so jangan give up. Okay, kalau berat badan ni berapa nak kena turun? So selalunya kita kata dalam 5% daripada current berat badan. So usually antara 3 hingga 5 kilo. So taklah banyak, tak
Walaupun 3 hingga 5 kilo pun kadang-kadang susah juga. So terfaham yang tu. Okay, so kita kena tengok dari segi gaya hidup. Pada masa sama cuba mungkin kena start rawatan fertility. Okay, sambil turunkan berat badan tu. Okay, so ada juga wanita contohnya berat badan dia, BMI dia terlampau tinggi, macam lebih daripada 35 atau lebih daripada 40, dan usia dia contohnya masih muda. Okay, so saya juga pernah bertanyakan mengenai pasal bariatric surgery. Okay, di mana dia buat bariatric surgery ni, ataupun dia perut tu dia potong, dia kecilkan, dan untuk mencapai berat badan yang ideal. Okay, so sometimes contohnya wanita tu masih muda, dalam usia awal 30-an ataupun kurang daripada 30-an, dan BMI dia terlampau tinggi, macamnya 40 ke atas. So sometimes kita discuss about maybe better untuk buat bariatric surgery untuk turunkan berat badan yang signifikan. Okay, dan kalau kita buat rawatan fertility dengan BMI yang tinggi pun, kadang-kadang telur tu tak respon, ataupun kalau telur tu respon, kualiti telur tak memuaskan. Okay, so untuk couple yang masih muda ini dengan BMI yang tinggi, bariatric surgery might be an option. Tapi sekiranya couple berusia result telur dia kurang, sometimes kita kena start juga rawatan fertility sebab kita ada biological clock. So bincang dengan doktor pasal isu ni juga. Okay, alright. Okay, Puan Farah Nur 83, saya insyaAllah bulan 6 untuk follow up IVF. Ada surat tak dari Sepang ke KLIA, last jumpa. Surat dari Sepang ke KLIA, last jumpa. So ada juga couple, maksudnya ada tak surat dia nak pergi ke KLIA, dari Sepang ke KLIA? Puan Farah Nur, macam mana ni? So ada juga couple contohnya datang daripada Sabah ataupun daripada tempat jauh yang kena pergi ke airport semua tu. So kita akan bagi surat rentas negeri, surat dekat dan tunjukkan lah. So kita akan facilitate, insyaAllah tu tak ada masalah. Okay, surat tu cuma kena bagi tahu surat yang mana yang diperlukan juga. Okay, so dari Sepang ke Sofia. Oh, okay. Puan Farhan, okay, dari Sepang ke Sofia, yes, ada, tak ada masalah. Okay. Puan Intan Nur 28, hai doktor, saya dah buat polip treatment and still tak ada panggilan dari pihak Sofia. Oh dear. Okay, tak apa puan, nanti saya akan minta Sofia call puan, okay, untuk bagikan appointment ataupun kita buat follow up daripada situ, ya Puan Intan. Minta maaf dari situ, mungkin kita terlepas pandang. Okay, dan kita akan insyaAllah hari Isnin paling cepat, kalau tak minggu depan lah, ya kita. Kalau tak puan boleh juga call kami, okay, dekat Caroline boleh WhatsApp untuk dapatkan appointment. Okay, Puan Nisa Hamdan, pregnant minggu keberapa kena make sure kedudukan uri yang betul dan selamat. Masa saya check scan week 16, dok cakap uri masih di bawah but still okay sebab week 16. Apa advice medical treatment and option? Okay, so uri di bawah ni selalunya kita tak ada kita bagi masa. Okay, so kita akan pantau. Okay, kalau 16 minggu masih awal lagi sebab rahim tu masih comel lagi. Okay, so uri kat mana pun kadang-kadang dia boleh masih kat bawah. So kita akan tunggu, kita akan buat pantau, kita buat scan, ya. Dan pada 28 minggu kita tengok kedudukan uri, ya, 32, 34 minggu, dan masa tu kita boleh tahu kat mana kedudukan uri yang sebenarnya, ya. Sebab bila rahim tu mengembang, okay, uri pun kebanyakannya akan tertarik juga, ikut juga naik atas. Okay, so majority of the time. So 16 minggu jangan risau. Mungkin doktor cakap just bagi tahu uri dekat sini, uri dekat atas, uri dekat bawah macam tu, tapi tak ada memberi apa-apa impact kepada kandungan pada ketika ini. Okay, tapi something yang kita kena pantau masa kandungan tu membesar, 28 minggu, 32, 34 dan seterusnya. Okay, alright, so jangan risau, ya Puan Isa, insyaAllah boleh tu. Okay, Puan Hamiza Ismail, tak ada masalah ke bila ambil vaksin jika plan hamil? Tak ada buat masa ni. Okay, kalau dapat tarikh, kalau boleh
dah daftar, dah dapat tarikh, teruskan ambil vaksin. Okay, bila dah dapat dos, okay, sekiranya puan pregnant between dos pertama, okay, dan kena maklumkan. Alright, so mungkin dos kedua kita tak bagi, kalau ianya AstraZeneca. Okay, bila dapat second dose nanti, kalau dah pregnant, yang masa tu kita tak tahu lagi buat masa ni. Okay, ada yang mengatakan selepas bersalin nanti, ataupun ada yang kata masa dah menyusu dah boleh ambil second dose. Tapi kita kena faham, bila dah dapat first dose tu dah ada some protection kepada kita punya badan kepada COVID. Okay, Puan Mimi Kikin, rindu semua staff and Dr. Sofia. Okay, Alhamdulillah, ada orang rindu kat kita. Mira Dira, doktor boleh tahu bekas pesakit positif boleh ke dapatkan vaksin atau perlu tunggu 3 bulan baru ambil vaksin? Tanya bagi pihak sahabat yang bekas pesakit COVID. Stay safe semua. I think basically boleh ambil vaksin, tapi saya tak pasti berapa cepat boleh ambil vaksin ni. Okay, yang penting register, dan masa register tu dan diorang akan buat lebih saringan, akan ditanya, dan bila dah dapat tarikh dan boleh maklumkan. Okay, yang penting register dulu. Okay, untuk dapat vaksin, dan dalam saringan mereka akan tanya, tak silap saya, tanya pasal simptom, past infection COVID semua tu, dan diorang akan ambil kira dari segi tu. Okay, alright. Sorry saya tak dapat jawab soalan tu. Puan Suraya Ahmad, salam doktor, saya dah complete first dose AstraZeneca, so during nak tunggu second dose tu, saya kena pakai protection ke untuk elak hamil? After sebulan second dose baru boleh ke? Itulah dia. Sebab at the moment kita tak ada data yang mengatakan AstraZeneca ni, vaksin ni akan memberi apa-apa kesan kepada baby, okay, kepada kandungan. Okay, so that's why kita tak kata kepada semua wanita yang boleh mengandung kena ambil contraception. Okay, so sekiranya puan mengandung, okay, selepas second dose, selepas first dose, okay, sekiranya puan mengandung selepas first dose, your second dose may not be given to you immediately. Okay, so you might be given after you delivery. Okay, so sekiranya you nak completekan your second dose, maybe that is a option for you kalau you rasa tak ada isu nak tunggu beberapa bulan sahaja. Okay, so ini adalah pilihan setiap wanita. Kiranya everything is okay, dia masih muda, tak ada isu dengan result telur, dan nak plan nak mengandung kali kedua ke contohnya. Okay, so maybe it's better to get a full protection dulu sebelum mengandung. Okay, so dapatkan satu dose, and then 12 week later dapat the second dose, baru plan untuk mengandung. Tapi tak ada konsensus kata ambil perancang in between, tak ada. Sebab tak ada data yang menunjukkan AstraZeneca ni adalah harmful. Tapi sekiranya puan nak ambil, boleh je, tak ada masalah. Mungkin nak buat barrier method ke, pakai kondom, ataupun time intercourse, supaya you boleh dapat full protection from COVID, even after your second dose, in case nanti bila you mengandung masa future. Okay, alright. Okay, hopefully to clear. Okay, Puan Ika Hamzah, terima kasih dok, selesa sangat-sangat dengan dok. Okay, alright. So basically the conclusion is, okay, so basically dah lagi beberapa minit ni, the conclusion is sila daftar. Okay, dapatkan vaksin, protect yourself, protect your family. Vaksin jenis apa, ambil je yang mana dulu. Okay, tak kisahlah AstraZeneca ke Sinovac ke. Okay, kalau ada Pfizer, we don't know when Pfizer's coming, so ambil je yang mana dulu, sebab kita tahu COVID infection can be very serious. Okay, berbincang dengan doktor fertility bila you dah dapat tarikh. Kalau dos yang younger age group yang tak ada masalah result telur, tak perlu rush in, maybe to consider complete the dose dulu sebelum cuba mengandung. Tapi for those yang ada isu dengan faktor usia, yang ada isu dengan result telur, dan nak buat IVF contohnya, to consider buat IVF, bekukan semua embrio, dapatkan complete your second dose, baru buat frozen embryo transfer about 1 month after. Okay,
vaksin tak memberi apa-apa kesan kepada kesuburan lelaki ataupun perempuan. Vaksin tak menyebabkan miscarriage. So far vaksin punya data adalah terhad, especially kepada AstraZeneca dan juga Sinovac. Dengan adanya masa lagi, kadang-kadang dengan banyak lagi data, situasi might be change. Okay, sekiranya ini change, so kita kena update ourselves from time to time. So kita akan dapat mengenal pasti sama ada AstraZeneca akan safe tak untuk wanita yang mengandung, sama juga dengan Sinovac dengan masa ke semasa bila data dah banyak. Okay, so KKM punya stand might change, so kena juga update daripada masa ke semasa, okay, mengenai vaksin ini. Alright, so harapnya buat ketika ini, saya rasa kesimpulannya, please daftar, please ambil vaksin secepat mungkin. Okay, kekalkan SOP. Okay, dan kita akan jumpa lagi. Besok saya ada satu lagi IG live dengan Profesor Muhammad Hanaki mengenai vape dan juga rokok. Dan it will be interesting juga to know kesan COVID kepada mereka yang merokok ataupun ambil vape. Selepas about like 1 year sebelum ni, saya pernah buat sesi dengan dia sempena hari No Tobacco World on the 31st of May. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kalau semua orang kena lockdown duduk kat rumah, kalau tak ada apa-apa, bolehlah join pukul 3 hingga pukul 4 besok. Okay, sekian saja buat masa ni. So saya harap sesi ni memberi pencerahan. Ada soalan yang macam oral contraceptive, OCP, ambil Dayan dan ambil AstraZeneca, saya akan find out juga. Dan juga for those yang ambil COVID, yang pernah dapat COVID, bila boleh dapat vaksin, saya akan find out juga insyaAllah. Dan saya akan updatekan dalam blog ataupun IG dari masa ke semasa bila dapat jawapan mengenai ini. Okay, kalau ada apa-apa persoalan yang spesifik, boleh saja DM saya, dan insyaAllah saya akan cuba untuk jawab, dan beri jawapan yang jelas insyaAllah. Okay, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.